Buletin Didik 5 Ogos bersama saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan salam sejahtera. Petro Science RBTX Challenge 2021 kembali diadakan dan kali ini di pentas maya buat julung kalinya bagi peminat robot di Malaysia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Petro Science Sdn Bhd Ezra Risma Azni Muhammad, pertandingan itu merupakan satu platform perkongsian minat dalam bidang sains dan teknologi melalui elemen penciptaan, khususnya dalam bidang robotik. Ia juga menggalakkan kemahiran berfikiran paras tinggi atau pejabat yang memerlukan para pelajar menjadi inovatif dan kreatif. Kedua-duanya merupakan elemen penting dalam usaha untuk melahirkan generasi masa hadapan dan masyarakat berilmu, berfikiran saintifik dan berinovasi. Kami juga berharap dapat membantu dalam menyediakan suatu platform transformasi digital dengan membina dan memupuk kemahiran dalam teknologi terkini seperti robotics, coding, artificial intelligence dan embedded programming. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Petro Science RBTX Challenge 2021 secara dalam talian siang tadi. Untuk rekod, Petro Science RBTX Challenge mula diperkenalkan pada tahun 2018 oleh Petro Science. The Discovery Centre dengan hampir 4,000 peserta atau 1,500 penyertaan telah diterima. Jelas Ezra Risma, pertandingan tersebut adalah khusus untuk semua peminat robotik berkumpul bagi mempelajari, menerokai serta bertanding menggunakan robot ciptaan mereka. Petro Science RBTX Challenge yang akan diadakan di platform M-Meet itu merangkumi 3 kategori iaitu Robo Tracer, Robo Sumo dan Innovation. Ia terbuka kepada semua peringkat umur dan pendaftaran adalah percuma sehingga 15 September. Pasukan yang mengambil bahagian boleh menyerahkan video cabaran mereka yang akan disemak dan disenarai pendek oleh panel juri untuk dipilih menyertai pusingan kelayakan pada bulan November. Seterusnya, pasukan teratas akan bersaing di pusingan akhir pada bulan Disember untuk merebut gelaran juara Petro Science RBTX Challenge. Sekaligus memenangi hadiah wang tunai bernilai lebih dari RM20,000 serta e-sijil dari Petro Science. Untuk maklumat lebih lanjut, peserta boleh layari laman web yang tertera. Sastra Melayu akan semakin dilupakan sekiranya tiada langkah bijak memperkenal sastra secara lebih serius dan konsisten. Tugas itu digalas oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui pelbagai pertandingan, termasuk pertandingan syair yang dianjurkan setiap tahun. Dan kebiasaannya pertandingan itu disertai pelajar dari sekolah agama kerana irama dan lenggo dendangan syair persis seperti mengaji Al-Quran atau bertaranum. Namun sebaliknya, dua pelajar berbangsa India dan Cina tertarik ingin menyertainya. Ikuti kisah Yuktakshna dan Lau Jenen. Bagi pelajar tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Temenggung Ahmad Tangkak Johor, Yuktakshna, minat kepada syair didorong oleh penyertaan pertandingan suara emas di sekolahnya pada tahun lepas. Mendapat tempat ketiga dalam pertandingan itu, guru bimbingannya Nur Razila Muhammad Amaji mula menggalakkannya menyertai pelbagai jenis pertandingan lain seperti pertandingan syair DBP pada tahun yang sama. Anak sulung dari 3 beradik itu mendapat lebih 300,000 tontonan selepas videonya mendendangkan syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah yang dimuat naik ke laman Facebook DBP. Syair ini mengisahkan ibu bapa yang sakit tenat dan mereka menasihati anaknya supaya tidak berebut harta pusaka dan perlu mengamalkan budi bahasa sesama insan. Sebenarnya syair ini memang you tak dah belajar tahun lepas dah, sebab syair ini syair dari tingkatan 1, buku dari tingkatan 1, Komsas. So dia tidak belajar dari tahun lepas, so dia dah faham maksud syair itu. So saya senang nak ajar Yukta tu macam mana nak mendeklamasi puisi ni. Jika dia tak faham, so dia susah nak sampaikan. Bila dia dah faham maknanya, dia senang nak sampaikan puisi tu. Saya rasa dia ni sebab dia ni berkebolehan, jadi bila kita pilih irama hiasan, dia boleh tangkap lenggok tu. Dan sebenarnya dia sendiri berlatih. Saya tak banyak membantu sangat lah, tapi memang dia sendiri yang buat
dengan bantuan ibunya lah. Bagi pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Tinggi Cina, Melaka, Laujenin pula, segalanya bermula apabila dia terpilih untuk mendeklamasikan sajak sempena Bulan Bahasa Gabungan Panitia Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di sekolah pada tahun 2019. Sejak pelibatan tersebut, saya berpeluang untuk menyertai pertandingan deklamasi sajak di sekolah setiap tahun. Dan pada tahun ini, saya dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan deklamasi sajak ini. Di sekolah kami, SMJK Tinggi Cina Melaka, Panitia Bahasa Melayu lah, terutamanya Panitia Bahasa Melayu, kita ada banyak aktiviti sebenarnya. Banyak aktiviti berkaitan dengan program-program bahasa. Okey, dalam program bahasa ini, kita setiap tahun, kita memang ada pertandingan sajak, pertandingan pidato. Okey, kita memang akan buat aktiviti ini setiap tahun. Jadi kita melalui pertandingan ini, kita akan carilah bakat-bakat ataupun kebolehan bakat atau kebolehan yang ada daripada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar Cina. Anak bongsu dari 3 beradik itu turut berasa bangga apabila mendapat sokongan tidak berbelah bagi dari penonton DBP setelah videonya melantunkan syair Bahasa Kita mendapat lebih 3,000 tontonan. Saya berpeluang untuk menyertai pertandingan deklamasi sajak di sekolah. Bersua kembali, kes baharu COVID-19 mencatat rekod baharu hari ini dengan 20,596 kes. Ia tertinggi direkodkan sejak pandemik itu melanda negara dengan lebih 10,000 kes jangkitan direkodkan di Lembah Kelang. Selangor merekod kes harian tertinggi dengan 8,549 kes. Diikuti Kuala Lumpur dengan 2,163 kes. 4 negeri, Kedah, Johor, Pulau Pinang dan Sabah merekodkan angka melebihi 1,000 kes. 7 lagi negeri mencatat kes positif melebihi 500. Manakala Putrajaya, Perlis dan Labuan merekod kes positif di bawah 100. Lebih 22.6 juta dos vaksin COVID-19 diberikan melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK sehingga semalam. Menerusi hantaran di Twitter, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan daripada jumlah itu lebih 14.9 juta orang menerima suntikan dos pertama, sementara lebih 7.7 juta orang menerima dos kedua. Ini bermakna 45.8% daripada populasi negara sudah mendapat dos pertama, manakala 23.6% telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Vaksinasi harian pula mencatatkan 494,214 dos semalam. 230,053 adalah dos pertama, manakala 264,161 adalah dos kedua. Malaysia akan menyuarakan isu monopoli vaksin COVID-19 dan menekankan kepentingan pengagihan vaksin secara saksama pada mesyuarat pertama Forum Antarabangsa Kerjasama Vaksin hari ini. Menteri Kanan Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein yang menyertai mesyuarat itu akan menegaskan mengenai keperluan segera semua negara mendapat akses perolehan vaksin kerana ia adalah kaedah terbaik menangani pandemik. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata, mesyuarat pertama Forum Antarabangsa Kerjasama Vaksin berlangsung jam 8 malam ini melalui platform Maya. Forum Anjuran Kementerian Luar Negeri China akan dipengerusikan Penasihat Negara dan Menteri Luar Republik itu, Wang Yi. Perbincangan akan tertumpu kepada usaha peningkatan kapasiti pengeluaran vaksin dan kerjasama teknologi vaksin agar ianya lebih mudah diperolehi pada harga berpatutan oleh negara membangun bagi memerangi pandemik COVID-19. Satu kenyataan bersama akan dikeluarkan sebagai hasil mesyuarat bagi mempamerkan kesatuan serta komitmen teguh negara peserta dalam memerangi pandemik melalui kerjasama vaksin antarabangsa.
Pada 18 November tahun lalu, Malaysia dan China telah memeterai perjanjian kerjasama pembangunan dan akses vaksin. Perjanjian terbabit membolehkan Malaysia membeli vaksin buatan China dan memulakan kolaborasi teknikal dengan negara berkenaan dalam teknologi pembangunan vaksin, terutamanya aspek persijilan halal. Nasib lebih 600 haiwan di Zoo Melaka terus terbela apabila Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM tampil menyumbangkan bantuan lebih 5 tan makanan. Sumbangan keseluruhan bernilai lebih RM30,000 itu diharap mampu menampung kos kebajikan dan rawatan buat haiwan di zoo yang semakin berkurangan. Setahun sepi tanpa pengunjung dan ini telah memberi kesan kepada bukan sahaja haiwan di sini, malah kepada pekerja di Zoo Melaka. Justru sumbangan ini adalah misi tautan kasih dalam usaha membantu dan tanda sokongan kepada Zoo Melaka. Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM, Ahmad Sani Arabi Al-Kahiri, menyampaikan sumbangan tersebut kepada Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hantuah Jaya MPHTJ, Datuk Syadan Othman. Hadir sama penceramah terkenal Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif dan selebriti terkemuka Zizan Razak. Sumbangan yang diterima berbentuk sayuran, buahan dan kacang serta 100 kg serbuk kunyit bagi tujuan perubatan untuk kulit haiwan dan buah-buahan kepada 3 ekor gajah yang mesra dikenali sebagai Lily berusia 10 tahun, Mala 18 tahun dan Hani 44 tahun. Bintang pop Rihanna kini bergelar billionaire yang juga penyanyi wanita terkaya di dunia. Forbes memaklumkan bintang kelahiran Barbados itu memiliki kekayaan sebanyak $1.7 bilion Amerika atau 7.2 bilion ringgit. Menurut Forbes, muzik tidak menjadi sumber pendapatan utama penyanyi ini. Sebaliknya, $1.4 bilion kekayaan Rihanna hasil nilai syarikat kosmetik miliknya Fenty Beauty. Selebih nilai kekayaannya daripada saham yang dikongsi dengan Savage dan Fenty yang bernilai kira-kira $270 juta serta pendapatan sebagai penyanyi. Rihanna atau nama sebenarnya Robin Fenty melancarkan kosmetik jenamanya pada 2017. Ia menampilkan bedak asas dengan rangkaian 50 warna kulit termasuk untuk wanita kulit gelap. Pelantun lagu Umbrella itu berada di kedudukan kedua di belakang Oprah Winfrey dalam kategori penghibur wanita terkaya di dunia. Dataran Merdeka yang dinamakan sempena memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia adalah antara lokasi bersejarah. Di sinilah tempat di mana bendera Union Jack diturunkan pada 31 Ogos 1957 menandakan tamatnya zaman penjajahan Inggeris. Pada ketika itu, Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman telah memimpin ribuan warga negara dengan laungan keramat Merdeka sebanyak 7 kali sebagai pengisytiharan kemerdekaan Malaysia. Kini tiang bendera setinggi 100 meter mengibarkan bendera Malaysia atau kini dipanggil Jalur Gemilang bagi memperingati hari yang bersejarah tersebut. Dataran Merdeka mempunyai bahagian bawah tanah berfungsi sebagai terowong keselamatan yang dibangunkan pada tahun 1995. Dataran Merdeka kini kerap digunakan untuk sambutan ulang tahun kemerdekaan dan pelbagai acara awam. Anda berbakat dalam seni coret? Ayuh sertai pertandingan seni coret Doodle Jawi bersempena dengan sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka ke-65. Tarikh tutup penyertaan dilanjutkan sehingga 31 Ogos 2021. Untuk maklumat lanjut, layari laman Facebook DBP. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia, Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini antaranya Sukses SPM 2021 Biologi serta Bimbing tingkatan 4 dan 5 mata pelajaran ekonomi dan prinsip akaun. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua hanya di Didik TV KPM. Visual Taman Papan Selaju tertutup di Sweden mengakhiri Buletin Didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubair. Salam hormat dan jumpa lagi.